Dengan duit semua balik kampung. Tapi tak tahu cerita. Tahu dapat duit. Dah ingat dah nak bagi-bagi seorang berapa seorang. Okey, seterusnya tuan-tuan tolong tumpu pada ayat pada skrin tu tengok 2B dia kata apa? Jika tidak setuju di EJM tiada apa-apa yang akan berlaku. Saya ulang Jika tidak setuju di EJM tiada apa-apa yang akan berlaku. Apa maksud dia? Kalau mahkamah pada 5/11 ni mediasi ni, kalau kata mahkamah EJM tu wajar diadakan, maknanya pada EJM tersebut dia cakap kat sini, kalau tak setuju di EJM tiada apa-apa. Ayat dia pendek tapi banyak maksud besar dia. Okey, penjelasan daripada kami adalah benar jika EJM dijalankan oleh ALP CBDB lama dan pihak pengurusan EJM adalah Syarikat Mega Corporate Services Sdn Bhd yang diketuai oleh pegawainya Cik Sinudin yang selama ini dilantik oleh ALP CBDB lama, yang mana proses dan prosedur serta kiraan undian mereka sentiasa diragui oleh kita selama ni. Kos pelantikan mereka akan ditanggung. Kena ingat, kos pelantikan mereka akan ditanggung oleh semua perolehan pemegang saham, oleh kita semua. Berapa harga dia? RM65,000. Bayangkan tuan-tuan, tengok pada skrin. Itu adalah pengakuan Saim bin Sulaiman. Dia maklum kat kita, kalau nak buat satu mesyuarat agung, kos dia RM65,000. RM65,000. Itulah jumlah yang ada pada skrin. Tengok kita buat EJM, kita dah lalui proses tu pada 2021. EJM mesyuarat agung luar biasa yang kita buat, kos dia tak sampai RM5,000. RM60,000 lagi tu apa? Inilah kenyataan yang ada, bahawa kita ni semua mudah-mudah diperbodohkan. Macam kawan-kawan luar saya cakap lah, orang kampung kita ni mudah sangat dibodohkan. Main percaya, mudah dipengaruhi dan sebagainya. Daripada orang tua kita, orang tua saya dan sahabat-sahabat dia, 337 orang telah dipengaruhi dengan cara untuk sign PA tanpa memahami dokumen tersebut. Kami dipancingkan masa tu dengan nilai duit, tak silap saya, ditawarkan seorang RM100,000. Wait a minute. Who are you? Tambah sampai 17 tahun sampai meniti orang-orang yang ada ni. Ramailah ikut. Ada ditawarkan lebih, mana yang degil ditawarkan lebih, tapi pun tak dapat. Macam contoh wak juri, dijanjikan lebih sebab wak juri tak nak ikut, tapi itu pun berlaku isu besar. Wak juri dipermainkan oleh arwah jenazah. Ni dengan kita kan campak atas meja ini, Nasir kasih duit bank saya, saya dah besar, ingat saya betul. Saya sekali buka, dalam bank yon ada RM150,000 dalam banking kosong. Dah hati saya pun tak sabar lagi dah, macam mana nak apa lagi, penawar kata saya nak kena tipu. Apabila saya jumpa pengurusi Nasir Rahman, macam mana awak janji dengan saya? Awak janji saya, mulut awak dengan mulut saya. Bukan binatang tali, janji dengan tali macam lembu, saya cakap. Kayak itu kan. Bila nak isi, kata saya, kata you, bila nak isi di bank saya? Ini hari Rabu, mari kita bank isi yang 2 atau 5,000, mana dia duitnya? Dia kata nanti dulu lah saya. Bila tak ada, saya dah menandai tangani, saya dah masuk secara kasih, mesti punya masuk. Seboleh-boleh tak tanda dia. Sekali masuk rumah dia ada grill pintu, dia masuk rumah dia, saya kat luar tutup grill pintu. Dia jawab, macam mana saya nak ngasih wak juri RM400,000 sebab peneroka yang masuk tahun 53 saya baru kasih RM150,000. Terus saya masuk tahun 2007, saya nak bayar cukai tanah, kata pejabat tanah, saya tak boleh terima awaknya grant tanah ni dah dibatalkan. Siapa yang batalkan? Saya jawab itu. Yang membatalkan ialah Nasir bin Abdul Rahman. Jadi encik faham tak, ini saya memang masuk syarikat CBDB, tetapi Nasir belum jelas dengan saya membayar 1,2 juta. Kenapa dibatalkan tanah grant saya? Ini benda-benda yang berlarutan hingga hari ini.
kita ni semua dipermainkan. Terang dan jelas. Itu bukti Saim yang bagi RM65,000. Apa yang memelikkan dan memeningkan lagi ialah kenapa UJM tersebut tidak diuruskan oleh pihak lain selain daripada syarikat mega corporate tersebut, yang diketahui oleh Cik Sinidin, yang kita dapati rekod penipuan dia terhadap kita dan sentiasa diragui urusannya. Kenapa syarikat macam tu? Pada mesyuarat agung di Hotel TS, masa tu Saim kata apa? Mesyuarat ditangguhkan kerana berlaku kekicauan. Dia akan maklumkan dalam tempoh 2 bulan untuk mengadakan mesyuarat agung. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Dalam tempoh seminggu, dia pergi assessment, dia report, mesyuarat telah dijalankan. Siapa yang maklumat tu daripada 7 orang menandatangi yang menggunakan POL tadi, sistem yang diorang buat. Itu semua sistem jahat. Ini yang berlaku. Jadi kita tak nak semua ditipu lagi lah. Itulah kami perjuangkan, supaya kami buat perjumpaan-perjumpaan semua hadir dan dengar sendiri apa yang kita nak terangkan. Macam itulah yang saya harapkan. Okey, benar-benar jika kita tidak setuju, tidak undi usul-usul di UJM tersebut, tidak menjadi apa-apa. Akan tetapi, tuan-tuan kena ingat, selain daripada usul-usul yang menyatakan di awal tadi, apalagi perintah-perintah yang dipohon kumpulan-kumpulan boneka ini, ARP Sibilion Lama ni, untuk menginginkan kita para pemegang saham, semua waris-waris yang ada. Perintah-perintah lain yang diminta di dalam lampiran 86 itu adalah seperti berikut. Maksudnya awak tengok pada skrin, notis penggunaan UJM di para 4.2C muka surat 11. Di situ nyata terang. Saya jelaskan maksud daripada ayat tu. Duit penjualan tanah tersebut akan dimasukkan terus kepada akaun syarikat Cahaya Bumi Mas. Macam mana, tuan-tuan? Duit tu masuk ke akaun Cahaya Bumi Mas. Dia dah pegang duit tu. Lepas tu dalam notis, dalam dokumen permohonan tu, dia mempunyai kuasa untuk menolak jumlah duit tu yang sepatutnya dia bagi pada orang kampung. Dia tolak kos-kos yang dia tidak nyatakan pada tuan-tuan semua sebelum ni. Sebab tu tuan-tuan kena baca dokumen ni baru faham bahawa flow proses penjualan tu yang dimaksudkan dalam dokumen tu, kita kena faham. Kalau tak faham, ni yang jadi kita ditipu. Jadi dekat situ saya boleh buat kesimpulan, kalau tanah tu dijual, dia kata dapat 450,000. Kalau si Cahaya Bumi Mas kata 200,000, kita dah tak boleh nak cakap apa-apa dah, tak boleh nak bantah dah. Sebab kita dah bagi dia kuasa pada mesyuarat agung yang dimohon ni. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Kalau dia kata 200,000 satu orang, di mana kalau 450,000 tolak 200,000, tinggal berapa? 250,000. Itu saya cakap. Contoh 200,000. Kalau dia kata 300,000, kalau dia kata 400,000, kalau dia main jahat lagi, dia nak bayar, tak boleh buat apa dah. Inilah yang orang luar kata pada saya, orang saya baru ni bodoh. Dokumen tu tak nak baca. Kita buat program tak nak datang. Itu yang saya kadang jadi geram. Sebab segelintir ni yang dibunyikan ni, pergi ikut bentuk dia. Dia tu kita pun kita ikut bentuk dia. Inilah bahasa dia yang saya kena cakap. Jadi lepas ni kita akan adakan, lepas rakaman ni saya akan bincang dengan JK untuk adakan satu program. Kita minta semua datang, dengar betul-betul, jangan terus terima hasutan orang datang. Okey, panggil Tok Mi datang, panggil semua sekali ketua kampung datang, semua. Kalau saya nak semua datang. Kita bincang cara kau aja. Tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah. Saya dengar dia nak pukul saya kerana gara-gara 40,000 tak dapat. Sebab apa? Kawan-kawan saya kata itu yang bodoh sebab tak baca dia dokumen. Kes ni kat mahkamah. Mahkamah tu bukan saya ada kuasa. Mahkamah dia ada undang, dia ada peraturan dan segalanya untuk menyelesaikan isu ni. Cuma kena faham lah isu ni di mahkamah. Dan saya berani kata tanah tu dia tak boleh jual semudah ni sebab ada hak yang sebenar-benar pada tanah tu adalah kita semua. Dalam berian tu memang Cahaya Bumi Mas, tapi sebenarnya ada satu dokumen dalam tu yang menyatakan hak sebenar-benar adalah kita. Cahaya Bumi Mas tak boleh jual sembarang tanpa meminta kebenaran kita. Sebab itu adalah hak kita. Dia sebab dia hutang kita 2 juta. Macam mana pula kita nak bagi dia habislah duit kita, dia lagi dia mainkan kita.
Itu isu dia. Okey, penanya seterusnya tentang kos tadi. Lepas tolak kos-kos yang sesuka hati tersebut oleh Cahaya Mas, maka duit jualan akan dihantar ke jawatan kuasa yang dilantik. Menurut pada dokumen permohonan tadilah, affidavit berjantan semua ada dalam tu menyatakan duit tu selepas Cahaya Mas tolak, baki tu dia akan bagi pada jawatan kuasa untuk diagihkan kepada semua warga CBDB mengikut cara jawatan kuasa tersebut. Ini pun satu hal juga. Kita masih bermasalah tentang waris lah, pentadbir yang sah lah. Jadi benda-benda ni akan menjadi hari dulu masalah besar kalau kita tak duduk bincang selesaikan. Jadi saya mohon pada tarikh yang kita akan cadangkan, tolonglah semua datang berprasangka baik kan, ikhlas hati, kita bincang cari jalan tengah yang terbaik. Semua kalau boleh semua ada, jangan lari daripada apa orang kata program yang kita nak cadang, yang kita nak adakan lah. Itu penting untuk cari jalan tengah biar mahkamah akan lebih nampak ketulusan kita lah. Okey, balik pada kos-kos tadi. Lepas dia tolak, dia hantar kepada jawatan kuasa, LP CBDB dia akan ada kos-kos dia juga. Dia akan tolak, bukan Cahaya Mas saja. LP CBDB mana mesti ada agenda-agenda dia, ada tolak, dia jumlahkan semua, dia tolak daripada nilai tadi. Itu yang saya kata, Pak Tolong Ibu, jangan mimpi lah. Jangan mimpi. Ingat ayat saya jangan mimpi. Baca dokumen ni dulu, baru tahu mimpi tak mimpi. Saya malu dengan kawan-kawan saya kat luar yang ambil tahu. Orang kata saya baru bodoh-bodoh. Saya pun jadilah kena bodoh. Jadi sebab tu saya terpaksa rakamkan video ni. Kita share. Sebab apa? Ini cara yang mudah. Masing-masing duduk di rumah, kena kopi, okey tengok wawancara saya, fahamkan. Tengok dokumen-dokumen yang kita tampilkan. Dokumen tu berpandu pada dokumen yang diorang buat dalam waktu permohonan EJM tu. Okay, seterusnya semua tuntutan terhadap Cahaya Mas akan dihapuskan. Apa maksud dia? Cahaya Mas adalah orang yang paling mula tepuk tangan. Happy. Sebab apa? Dia dah terlepas daripada hukuman-hukuman yang bakal. Kalau kita menang, dia akan terima hukuman-hukuman tu. Sebab dia gagal bayar 200 juta, 20 tahun dia buat bodoh. Kena ingat Pak Leng tu tengok berapa ekar. Pak Leng tu berapa ratus ekar. Tengok. Saya ingat 200 ekar dia lebih tu. Satu sen pun heran dia tak bagi pada orang kampung. Ingat tu. Ni 248 lagi dia nak mainkan kita. Tu yang kawan-kawan saya kata orang kampung saya baru bodoh. Kan? Jadi saya minta ayat bodoh tu kita nak padam, kita kumpul semua, kita akan terangkan cara berdepan, bukan nak bergaduh, cara baik. Jadi Pak Imam ada, ketua kampung ada, semua ada, YB ke apa ada, saksikan macam mana kita nak bincang cara terbaik. Jadi orang yang mudah terpengaruh ni, itu adalah tumpuan dia. Kalau boleh sabar kan, kita orang Islam jangan dengar sebelah pihak, kita duduk suatu dewan, kita selesaikan, fahamkan, lepas tu buat keputusan. Lepas tu saya pun kalau boleh dah selesai bahagian tu, saya pun tak nak ibu aku berbeza lah. Saya nak orang kampung faham dia dokumen tu. Macam tu. Lepas tu kalau menang ke apa, awak urus dah, carilah orang yang pandai uruskan. Saya pun tak nak. Kawan-kawan semua kata, ini jangan macam tu. Tak, saya cakap demi Allah. Ini pun rakaman ni saya cakap. Dekat rakaman ni pun saya boleh cakap. Kalau benda ni berjaya di mahkamah, saya pun tak nak jawatan, saya pun tak nak duit, saya pun tak nak apa. Saya rasa saya dah bersyukur kat Allah. Allah dah bagi terang hati semua, nampak jalan yang sebenar-benar kat mana. Sebab saya bukan jenis nak makan duit orang ke apa, saya ada duit bukan sikit. Kerana perjuangan ni ikhlaskan Allah, apa yang saya mampu dulu saya bayar. Faizal Rahman saya bayar duit saya 30,000. Barulah dia nak buat kerja sungguh-sungguh. Itu pun satu peringkat. Bila dia gagal dalam exemption, saya nampak ada sampingan, saya minta bekerjasama dengan Tuan Haji Hanif Khatiri dan sahabat-sahabat program lain. Jadi kat situ dia tak nak kerjasama, terpulang. Jadi seterusnya adalah Tuan Isyam lah, kawan pada Tuan Haji Hanif lah, Tuan Isyam yang bawa kita lah, yang bantu kita, insyaAllah. Jadi semua tuntutan di atas salah laku kegagalan yang bernilai ratusan juta ni, juga tidak boleh dipersoalkan lagi lah. Dia hutang kita 200 juta, kita dah tak boleh bersoal apa-apa dah. Itu yang saya kata, dia adalah yang pertama tepuk tangan. Sebab apa? Dia selamat daripada tindakan-tindakan daripada kita.
Sebab tu bahaya benda ni. Sebab tu kita akan perjuangkan di Mahkamah Syariah Berjaya supaya EJM ni jangan diadakan. Kita nak mahkamah kalau boleh putuskan di syariah akhir untuk keabsahan EJM kita. Itu yang penting. Yang telah kita perjuang ramai-ramai sama-sama dulu. Kita bersatu hati masa tu. Tapi hari ni gara-gara orang takut kalah, orang guna propaganda macam-macam cara, sehinggalah dia guna Tok Mi pun tak sedar. Itu nak menjahanamkan. Nak menutup buku saudara aku diorang semua. Saim pun mana pergi? Tenggelam aja. Dia yang mengangka benda ni dengan pemaju. Saya bukan nak tuduh, tapi memang terang menderang nampak. Kalau Saim betul, bahasa kasar tu jantan, kau datang ke Malaysia baru, kan? Kau jangan nak hilangkan ini senyap-senyap, duduk Malaysia baru sini kita bincang baik-baik. Kan? Saim, rabu jantan tu semua tu. Kalau depan kita cakap semua tak tahu. Aku tak tahu. Dokumen ni kat Saim. Tebal-tebal ni. Affidavit rabu jantan. Tapi bila aku tanya kau tak boleh nak jawab. Kena ingat, kita telah berjaya mengadakan EJM luar biasa tu. Mesyuarat luar biasa tu atas kebenaran mahkamah. Dan kita juga berjaya menghalang diadakan EJM pada 31/12/2021. Kena ingat. Mahkamah dah nampak. Dan seterusnya, bila ada tarikh bicara akhir pada bulan 3 yang mula tarikh kita dapat daripada mahkamah, pihak CBDB dia pandai. Dia buatlah beberapa hilah sehinggalah hilah ini untuk mendilaikan bicara akhir kita. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kalau 5 dan 11 ni kita gagalkan dia untuk adakan EJM, kita akan dapat tarikh akhir bicara ni untuk keabsahan EJM kita. Kena ingat tu. Dan itu adalah titik mula kemenangan kita. Untuk kita terus berjuang selamatkan warga kampung yang telah tak naya selama ni. Saya sedih pada ramai warga CBDB sebab ramai tak ambil peluang. Bila kita adakan majlis, dia tak datang dan tak nampak macam mana kaedah perjuangan kita. Dengan maklumat yang banyak yang kita ada, kita nak kongsi tapi dia orang tak dapat lah. Dah tu hari-hari ni dengan 400,000 semua balik kampung. Dengan duit semua balik kampung. Tapi tak tahu cerita, tahu dapat duit. Dah ingat dah nak bagi-bagi seorang berapa. Inilah masalah orang kampung kita. Mudah dibodoh-bodohkan. Saya nak pesan satu perkara lagi. Maklumat CBDB jangan ingat dekat rumah Arwah Haji Musaffar selama-lama ni dia pegang, kita tak ada maklumat tu. Kita ada maklumat banyak. Kita dapat maklumat tu melalui satu konsultan yang CBDB rantik Haji Johari. Dia rantik Haji Johari untuk menjual tanah. Kita akan jadi semua daripada saya. Kita nak terangkan pada penyepaan yang terdekat ni kita nak adakan. Jadi mohon semua hadir, kita nak tunjukkan bukti-bukti ni. Okey? Dan satu lagi saya nak sampaikan, kita kecewa dengan keluarga Arwah Haji Musaffar. Kami semua kecewa dengan Arwah Haji Musaffar, keluarga dia lah. Sebab tak ada rasa tanggungjawab menyerahkan dokumen-dokumen tu, hak orang kampung tu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia bakar depan rumah dia. Dekat seminggu, orang saya perhatikan, tim kita perhatikan. Dia bakar semua dokumen-dokumen tu. Macam tu je. Grup ni je yang kita nak kena harapkan, nak selesaikan masalah CBDB. Inilah bukti kegagalan diorang yang kita jangan buang masa lagi. Kita dah ke arah kemenangan untuk mengambil alih syarikat dan kita nak hidupkan balik syarikat tu dengan cara yang betul, yang mana kita nak mudahkan urusan waris dari pentadbir jadi pemegang saham supaya dalam syarikat tu semua pemegang saham hidup. Tuan-tuan nampak tak? Selama-lama ni apa berlaku? Setiap tahun jumlah tu akan berkurang. Sekarang tinggal dalam dekat 70 orang. Tak sampai 60 lebih saya rasa. Bayangkan proses yang selesa berlaku untuk jadikan waris dari pentadbir pemegang saham ni, yang situ dimainkan kita oleh sistem orang ini. Institusi syarikat yang saya nampak dia bersekongkol dengan program pemaju ni, yang pemaju yang nak menjarah tanah kita ni. Sebab tu kita dalam ujian kita terus gunakan dia. Berjaya gunakan dia tu semua. Ini dia takut. Sebab apa? Bila kita dapat menang kes ni, semua akan terbongkar dan dia orang akan menjawab kat mahkamah. Masa tu lah dia tahu langit tinggi tak tinggi kan. Masa tu. Okey, ini pesanan penting untuk semua. Kita berjuang atas kebenaran kan Allah SWT. Dan kita ajak semua bersatu padu. Program yang bakal kita buat, tolonglah. Yang tak pernah balik kampung tu baliklah sekejap. Okey, ambil masa untuk memahami dokumen tersebut dan buatlah keputusan. Lepas tu saya cuci tangan, saya serah pada semua, uruskan. Saya nak setakat tu.